Assalamualaikum, selamat datang di Mok Teh Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh, okey. Di Mok Teh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi berkaitan lagi dengan labu, iaitu kuih lepat labu. Kuih lepat labu ni kuih tradisional sebenarnya. Dan memang sangat sedap dengan kenyalnya, memang lemak-lemak manis rasa memang sangat sedap. Sesuai sangatlah untuk hidangan waktu pagi ataupun petang. Okey, memang sedap sangat sebab rasa labu dia tu dengan lemak-lemak kelapa ditambah pula inti kelapa parut yang separuh muda tu campur dengan garam memang lemak lah, memang sedap apabila digigit. Memang tak cukup satu tau. Mesti makannya mesti nak 2-3 makan. Itulah. Tapi tak apa. Kat sini Mok Teh akan kongsi dengan anda macam mana Mok Teh sediakan kuih lepat labu yang memang sedap ni. Kalau nak tahu lebih detail, simak video Mok Teh ni sampai habis. Okey, jangan skip tau. Okey, tengok sampai habis baru anda dapat ilmunya. Okey, baik, mula-mula sediakan sedikit kelapa parut separuh muda ya. Masukkan sedikit garam. Okey, itu untuk inti. Okey, cuma menggunakan kelapa separuh muda dan sedikit garam untuk inti. Okey, ketepikan. Sediakan 2 cawan labu yang telah dilenyekkan, 1 cawan tepung gandum, 4 sudu tepung beras, 1 cawan gula, setengah cawan santan, 2 sudu tepung jagung, sedikit garam. Okey, dan jangan lupa daun pisang untuk bungkus lepat labu ni. Baik, mula-mula Mok Teh menggunakan labu lah. Satu biji labu ni Mok Teh akan potong macam biasa. Lepas dah bersihkan apa semua, Mok Teh akan rebus lah. Rebus sehingga empuk labu tersebut. Okey, dah mendidih, Mok Teh akan tuskan labu ni. Masa ni baik-baik sebab masa ni panas. Tuskan seketika. Dalam keadaan hangat ataupun sejuk ke, suam ke, bolehlah. Lenyekkan labu tersebut. Dalam keadaan panas, hangat-hangat tu kan, kalau kita lenyekkan dia cepat hancur lah. Kalau sejuk pun boleh, tapi dia macam liat sikit. Kalau dalam keadaan panas boleh lenyek. Lepas tu Mok Teh cuma ambil 2 cawan saja, 2 cawan labu yang telah dilenyekkan tadi. Yang selebihnya boleh buat kuih apa-apa lagi lah. Mok Teh gunakan 2 cawan labu yang telah dilenyekkan. Baik. Lepas tu Mok Teh aku campurkan dengan 1 cawan tepung tepung gandum. Macam biasa, tepung Mok Teh akan ayak terlebih dahululah. Elak daripada sampah ataupun berketul lah. Lebih kurang macam tu lah. Baik, tujuan diayak ni untuk pastikan tepung yang kita hasilkan tu betul bersih lah. Kadang-kadang dalam tepung tu ada sampah ataupun ketulan-ketulan gandum tu. Jadi jadi tak elok lah kan. Jadi Mok Teh tapis terlebih dahulu lah. Lepas tu Mok Teh masukkan 4 sudu tepung beras. Mok Teh masukkan dalam cawan tu. Tadi Mok Teh dah suka sebenarnya 4 sudu, lebih kurang macam tu lah. 4 sudu tepung beras. Tapis macam biasa, tapis juga. Lepas tu Mok Teh akan masukkan sedikit garam. Lebih kurang 1 sudu kecil tu dah. Macam tu dah, sedikit lah.
Lepas tu gula pasir. Okey, gula pasir ni Mokti kurangkan sebenarnya. Okey, resipi dia tu 1 cawan. Dia manis lah, tapi Mokti kurangkan sebab Mokti nak kurangkan manis. Okey. Lepas tu jangan lupa ini tepung jagung. Tepung jagung 2 sudu tepung jagung. Okey. Satukan sekali lah. Okey. Okey, 2 sudu lebih kurang gitulah. Okey, Mokti hayatkan juga. Satukan dalam adunan tu. Okey, baik. Dah tercampur semua tu sekali. Nanti kita akan kacau lah. Dan masukkan santan, sedikit santan. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan sedikit santan. Santan ni yang biasa je, tak pekat sangat, yang tak cair sangat, sedang-sedang lah. Okey, setengah cawan santan. Okey, masukkan je semua. Okey. Lepas tu kacau-kacau sebati. Okey. Okey, nampak. Okey. Ada aja kan. Itulah serangganya. Okey, kacau sehingga sebati lah. Sehingga adunan semua tu tercampur rata. Baik, di video sebelum ni Mokti ada juga share cara buat lepat. Okey, lepat pisang. Okey, ni lepat labu pula. Okey, kalau anda nak nak tahu macam mana Mokti menghasilkan kuih lepat pisang tu, boleh anda tekan dekat end screen kat belakang sekali video Mokti nanti Mokti akan letak kat situ. Okey. Ini cara buat lepat labu. Sebelum ni Mokti ada share lepat pisang. Okey, jadi anda boleh klik je dekat link dekat end screen belakang tu. Okey, jadi anda dapat ilmunya kan kalau nak belajar. Okey, lepat labu, lepat pisang dan sebagainya lah. Okey, nampaknya okey, sambil-sambil cakap dah siap dah kan. Okey, lepas tu okey, ni kelapa. Kelapa ni lebih kurang dalam 1 cawan penuh lah, macam tu lah lebih kurang. Okey, Mokti masukkan dalam pinggan ni. Lepas tu campurkan dengan sedikit garam. Okey, kelapa ni okey, Mokti tak campur sekali dalam adunan tu. Okey, Mokti nak buat dia inti sebagai inti. Tapi kalau lepat biasa sebenarnya boleh je kalau nak campur terus dalam adunan tu. Okey, kelapa ni terus campur dalam adunan lepat tu boleh je, tak ada masalah. Tapi Mokti nak buat kelainan sikit. Okey, nak jadikan kelapa ni sebagai inti, sebenarnya sedap juga. Okey, cara macam tu pun boleh. Okey, cara nak letak inti pun boleh, ataupun cara nak satukan sekali, gaul sekali dengan adunan tu pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni daun pisang. Okey, daun pisang Mokti terpaksa beli sebab memang pokok pisang Mokti dah lama dah kena tebang sebab dia orang nak buat parking kat depan tu. Okey, jadi tak ada daun pisang lagi, dah tak tanam daun pisang, jadi terpaksa belilah kan kalau nak buat kuih. Itulah. Okey, daun pisang pastikan dilayur di atas api dululah sebelum nak guna. Okey, Mokti layurkan di atas dapur gas je sebab tak ada dapur kayu kan. Okey, macam biasa. Lepas tu lap. Kalau tak lap kan dia ada kotoran dia tu, macam Mokti tunjuk tadi kan, kotoran dia melekat. Kita duduk taman ni macam tu lah, lain lah kalau duduk kampung kan. Semua boleh ambil, boleh tebas je, nak pakai tebas je, potong je kan. Tapi kat taman ni memang susah sikit lah, nak kena beli semuanya, beli. Okey. Baik, Mokti potong mengikut ukuran lah, sama saiz, biar sama saiz macam dalam video tu. Okey, Mokti tekap yang sama je, jadi samalah daun pisang tu. Okey, Mokti potong bahagian atas dan bahagian bawah biar rapikan dia cantik lah. Okey, daun pisang ni seloknya yang panjang lah, daun pisang yang panjang. Baik, sesudah tu bolehlah kita bungkus dia. Okey, ni proses. Okey, Mokti nak bungkus dengan daun pisang ni. Okey, baik. Okey, daun pisang ni okey. Mokti akan letak 1 daun pisang dekat situ. Okey. Okey, mula-mula ambil sedikit adunan labu, lepat labu tu. Okey, kita akan Mokti akan letak dalam daun pisang tu lah, lebih kurang 1 sendu ataupun 1 sudu. Tengoklah macam mana kita nak nak lebihkan adunan ataupun kurang. Tapi tengok keadaan juga biar kita boleh bungkus adunan tu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sikit lah. Pandailah ngagak ya. Okey, sebab kalau terlalu banyak nanti dia terkeluar pula bungkusan dia. Tapi kalau terlalu sikit kempes pula. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan inti kelapa dengan garam tadi kan. Okey. Senang je kan. Lepas tu bungkus lah. Macam biasa bungkus. Okey. Bungkus macam Mokti tunjuk dalam video tu. Okey, senang bukan? Okey, lipat. Lipat kiri dan kanan. Tada. Senang kan? Itulah, tak susah pun bungkusnya. Senang sangat-sangat.
Itulah masa ni hujan tau waktu petang ni. Itulah tengah okey edit video ni hujan pula. Itulah bunyi macam desir-desiran sikit dalam video Mak Teh. Okey, maafkan Mak Teh ya. Sebenarnya hujan sebenarnya. Okey. Okey, macam biasa proses ulangan Mak Teh buat. Okey. Okey, Mak Teh tunjuk lagi sekali. Okey, sampai 3 kali biar faham lah. Okey, masukkan adunan. Okey. Adunan lepat labu kita tadi. Okey. Agak-agak ya. Okey, lepas tu rapikan. Okey, lepirkan dia sebab kita nak letak inti dia kat tengah tu. Okey. Lepas tu ambil okey, kelapa. Okey, masuk kat tengah tu. Lepas tu bungkus. Okey. Okey, nak bagi tahu juga kalau daun pisang tu dia koyak kan, boleh alas boleh lapik lagi sekali dengan daun pisang yang lain lah. Kadang-kadang kita akan jumpa daun pisang yang macam terkoyak sikit kan. Okay, nak buang sayang kan, sebab kalau dah tak ada daun pisang kan, dah lah daun pisang kena beli kan. Jadi kita lapik je dengan daun pisang yang satu lagi, jadi dia tak terkeluar lah adunan tu. Okey, kalau ada kebun sendiri tak apa. Itulah. Okey, macam biasa lagi sekali Mak Teh tunjuk. Okey, masukkan adunan ke dalam dalam daun pisang tu. Okey. Macam biasa masukkan inti. Okey, lipat, bungkuskan. Okey, senang saja kan, rapikan dia kiri dan kanan. Okey. Siap. Okey, siap bungkus, belum lagi siap untuk dimakan. Itulah. Okey, lepas tu dah siap semua. Okey, baru kita kukus dia. Okey, ni Mak Teh dah ringkaskan, Mak Teh dah susun dalam pengukus. Okey, pengukus ni. Okey, lepas tu Mak Teh akan kukuslah. Okey, sebelum tu didihkan dulu airnya. Okey, dah mendidih, susunlah dalam pengukus ni. Okey, boleh tutup dan biarkan selama 15 minit, lebih kurang macam tu, 15 minit ataupun 20 minit lebih kurang macam tu lah. Tengok keadaan dapur kita lah. Okey, baik, Mak Teh ringkaskan nampaknya. Okey, dah masak. Okey, lepas tu biarkan sekejap Mak Teh. Okey, masukkan dalam pinggan lah. Biarkan dia sejuk. Okey, lepas tu boleh dimakan. Okey, senang bukan? Tak susah pun sebenarnya buat lepat labu ni. Yang penting ada labu lah. Kalau lepat pisang, kena ada pisang. Macam tu lah lebih kurangnya. Okey, dah namanya lepat kan. Itulah. Okey, Mak Teh buka, nampak. Memang nampak kuning dia tu pun dah menyelerakan. Itulah orang dulu-dulu kan sukalah macam ni. Bukan orang dulu-dulu lah, orang sekarang pun memang suka kuih-kuih dulu ni, kuih tradisional dulu ni. Memang sedap sebenarnya sebab dia tak menggunakan minyak. Okey, dia cuma kukus. Kebanyakan kuih orang dulu-dulu dia kukus lah. Nampak tak? Mak Teh buka tu, Mak Teh cubit, nampak tak? Nampak apa? Dengan kelapa separuh muda tu memang lemak-lemak, memang sedap, lemak-lemak manis lagi. Memang sedap. Okey, sesuai sangat untuk hidangan majlis-majlis keramaian ataupun untuk sarapan pagi. Okey, minum petang, sesuai sangat-sangat. Okey, kalau kita buat sendiri lagi banyak boleh menghasilkan kuih tersebut lah. Okey, lepat labu ni. Okey, kuih lepat labu. Maka terhasil lah. Okey, senang bukan? Okey, Mak Teh rasa setakat ni dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini untuk anda semua. Okey, moga bermanfaat. Okey, selamat mencuba tau. Salam sayang daripada Mak Teh. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.